Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Parti Amanah Negara, messaging kita yang terpenting, saya sebut benda ni di mana-mana saya pergi, ya, ialah kita ni umat, ya, umat Islam, umat Nabi yang digelar Al-Amin. Ya. Nabi yang digelar Al-Amin, tetapi malangnya umatnya sekarang ini dilihat sebagai umat yang pandang remeh terhadap persoalan rasuah, salah guna kuasa, khianat dan sebagainya. Ya. Inilah yang apa yang kita kena betulkan. Bahawa kalau kita ingin melihat umat kita, rakyat kita, negara kita kembali menjadi negara yang disegani dan disanjung, kita kena kembalikan politik yang bersifat amanah. Budaya rasuah mesti dihentikan. Ya. Budaya politik khianat mesti ditamatkan. Dan sifat amanah dalam menjalankan tugas yang diserahkan mesti dihidupkan kembali supaya akhirnya rakyat dan negara akan mendapat manfaat. Itulah sebabnya Parti Amanah Negara dinamakan sebagai Parti Amanah Negara dan singkatannya Amanah. Kerana kita nak berikan tumpuan dan penegasan terhadap sifat ini. Sifat yang telah hilang malangnya daripada politik umat Islam dan politik negara kita khususnya. Ya. Inilah perjuangan Parti Amanah Negara dan inilah messaging yang kita nak bawa kerana kita merasakan ianya satu perkara yang amat penting. Ya, ada yang baru-baru ini saya telah mendengar, saya rasa semua orang pun mungkin pernah dengar ucapan video, ucapan seseorang yang mengatakan bahawa sekarang ni soal parti tak penting. Ya. Bila nak undi tengok body. Ya, jangan tengok parti. Ya. Ni sikap yang akan mencelarukan politik negara. Ya. Inilah yang menyebabkan orang macam Azmin Ali dia lompat. Kerana dia kata orang undi saya atas sebab body saya, bukan atas sebab parti saya. Ya? Orang sokong saya, bukan parti saya. Maka saya lompat daripada parti saya, tak ada masalah. Ya? Sikap yang sebegini adalah satu sikap yang tidak ada tempat dalam Parti Amanah Negara. Kita memahami sesiapa saja yang dipilih sebagai calon dilantik oleh parti untuk bawa mesej parti dan kena ikut arahan dan budaya politik yang dibawa oleh parti. Ya? Kalau seseorang itu dipilih atas sebab bodinya, maka dia tidak terikat. Siapa saja yang menganggap dia menang atas sebab body dia, dia boleh buat apa yang dia suka. Maka usaha kita untuk nak meluluskan akta anti lompat parti tak bermakna kalau parti itu tak penting. Ya? Awak dilantik oleh parti, mewakili parti, bertanding atas nama parti, tiba-tiba awak lompat. Alasannya rakyat pilih saya atas body saya. Ya? Dan apa makna usaha yang sedang dilakukan untuk meluluskan rang undang-undang anti lompat parti? Ya? Bila kita pilih seorang yang baik, yang nampak baik, ya? Dia ahli parti tertentu, parti dia membawa budaya politik rasuah, ya? Tapi dia menjadi calon parti itu. Bila dia dipilih, dia akan ikut kehendak parti dia. Tak semua yang mana yang tak ikut apa yang Azmin Ali lakukan, dia akan ikut arahan parti. Maka walaupun dia sendiri secara peribadi mungkin baik, tapi dia akan patuh kepada arahan parti. Ya? Bagi yang patuh pada arahan parti. Bagi yang tak patuh pada arahan parti, dia akan lompat ikut kehendak dia. Ya? Lalu inilah satu perkara yang kita perlu faham, bahawa bila kita nak pangkah, nak pilih calon, persoalan body itu penting. Sememangnya lah, takkanlah parti nak letak orang yang tak baik. Ya? Parti Amanah Negara, alhamdulillah,
berdasarkan kepada apa yang telah berlaku, tak ada yang lompat daripada ahli-ahli parlimennya. Daripada dulu sampai sekarang, 11 ahli parlimen yang telah menang, seorang pun tak lompat. Ya? Ada yang lompat di negeri Perak, seorang adun. Sekarang ni pula duk merayu-rayu untuk diterima kembali pada Parti Amanah Negara. Tapi kita kata minta maaf. Ya? Minta maaf. Kerana kamu telah khianat. Macam mana kita boleh percaya pada kamu kembali? Kalau kamu nak jadi ahli biasa, boleh. Tapi kalau kamu nak masuk, nak kembali dengan harapan nak jadi calon kembali, sorry. Ya, kerana integriti itu dah tak ada. Ya. Ada di negeri Johor, memang ada yang lompat. Tapi dia tak lompat pergi ke pihak BN ataupun PN, dia lompat pergi ke PKR. Ya. Kerana apa? Kerana bergaduh sesama sendiri. Ya, masalah peribadi. Tak tahan. Duduk di kepimpinan yang dia rasa tak layak bagi dia lah. Ya. Maka ditinggalkan Parti Amanah Negara di peringkat negeri Johor, dia nak masuk dengan PKR. Ya. Bagi kita kata ianya tetap khianat dan kita tak boleh terima. Tapi kalau PKR nak terima, terpulang. Ya, saya difahamkan salah seorang daripada mereka akan diletakkan sebagai calon PKR dalam pilihan raya negeri Johor. Itu terpulanglah pada PKR. Ya. Begitu juga ada di negeri Selangor. Seorang ahli calon adun lompat nak masuk ke PKR. Bukan pada BN, bukan pada PN, masih lagi dalam PH. Mungkin dia kata masih lagi PH. Ya. Maka tak seteruk. Itu terpulanglah. Tapi bagi Parti Amanah Negara, ini merupakan khianat kerana awak dipilih oleh parti dengan tanggungjawab dan tugas-tugasan yang tertentu. Dan kamu lompat. Ya. Maka Parti Amanah Negara mempunyai satu sejarah meletakkan calon-calon yang berintegriti, yang menghayati prinsip keamanahan. Ya. Amanah yang diserahkan oleh parti kepadanya, dia bawa tugasan itu dengan baik dan dia tak khianat. Ya. Ni di antara yang parti-parti yang mempunyai prestasi yang terbaik, dan insya-Allah di negeri Johor kita akan lakukan yang sama dalam PRU ke-15. Bila ianya berlaku, kita akan lakukan yang sama. Kalau kita menang di negeri Johor, insya-Allah PRU ke-15 takkan berlaku tahun ini. Ya. Ianya akan berlaku pada tahun 2023 bila dah habis tempohnya. Ya, dan inilah harapan kita. Kerana apa? Memang kita nak bina balik kesatuan kita, perpaduan kita di kalangan PH, dan kita nak buktikan bahawa pendekatan kemah besar di mana semua pembangkang dapat bekerja sama adalah strategi yang terbaik untuk kita hadapi UMNO Barisan Nasional. Janganlah kita rasa kita ni dah cukup kuat. Ya, ramai penyokong. Ya, tak perlu orang lain. Ya, dan sebagainya. Ya, ini adalah penyakit yang telah ditimpa Parti PAS yang disuntik oleh UMNO untuk PRU ke-13. Maaf, untuk PRU ke-14 yang menyebabkan PAS bertanding sendiri. Kata kami dah cukup kuat. Sebenarnya di Kelantan dan di Terengganu, calon-calon PAS menang kerana kebanyakan daripada penyokong PH tak sanggup nak lihat Kelantan dan Terengganu jatuh kepada UMNO Barisan Nasional. Kerana dianggap bahawa PAS tetap merupakan parti pembangkang. Ya? Menyedari tak mungkin calon PH boleh menang, maka ramai daripada penyokong kita menyokong calon PAS dengan harapan PAS akan sedar dan kekal sebagai pembangkang dan akhirnya boleh sama-sama hadapi Barisan Nasional. Tapi malangnya, nampak gaya apa yang telah berlaku, PAS ya telah berubah dan mereka nampak lebih teruk daripada UMNO Barisan Nasional. Saya rasa dalam PRU ke-15 yang akan datang ini, soal undi daripada penyokong PH untuk PAS tidak akan berlaku. Malahan saya yakin, ya seperti mana yang disebutkan tadi, ramai daripada ahli-ahli PAS telah sedar ya, dan telah serik dengan perubahan yang telah berlaku pada PAS dan sikap yang baru yang ditunjuk oleh PAS yang boleh sekongkol dengan golongan perasuah, ya, dengan golongan yang salah guna kuasa dan sebagainya atas dasar Melayu Islam. Ya, semata-mata atas dasar Melayu Islam. Ya, tak nak politik Melayu Islam terancam,
kita sokong perompak dan pencuri pun tak apa. Ya? Ini merosakkan umat Islam. Ada seorang daripada pimpinan PAS yang mengatakan mereka yang cakap tentang soal rasuah, mereka adalah ejen barat. Sampai ke tahap itu. Ya? Nak pertahankan kerjasama mereka dengan UMNO, Barisan Nasional. Ya? Yang telah gelar mereka sebagai pelacur politik. Yang telah gelarkan mereka sebagai bosya. Dan sebagainya. Begitu hina. Tetapi oleh kerana inginkan kuasa, nak duduk bersama, kongsi kuasa, membentuk kerajaan, mereka sanggup telan itu semua. Ya? Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, saya rasa yakin bahawa Parti Amanah Negara berada di atas jalan yang benar. Ya? Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa lemah semangat, putus asa. Perjalanannya panjang, tapi setakat ini apa yang telah tercapai boleh kita banggakan. Ya? Dan kita terus dengan pendekatan kita, dengan disiplin yang ada pada Parti Amanah Negara dan dengan konsep integriti ataupun keamanahan yang wajib ke atas setiap seorang, lebih-lebih lagi kalau daripada Parti Amanah Negara, insya-Allah, ya, masyarakat sedang melihat dan masyarakat boleh menilai. Ya, kita harap bahawa dengan itu kita boleh bina kembali budaya politik Malaysia untuk menjadi satu budaya politik yang berakhlak. Ya. Saya nak tutup dengan petikan daripada tulisan seorang ulama yang masyhur, ya, Ibn Qayyim Al-Jauzi, yang mana dia pernah menulis dan mengatakan ad-dinu kulluhu khuluq. Ya. Agama Islam ni keseluruhannya adalah soal akhlak. Faman faqaka fi khuluq faqaka fi din. Sesiapa yang mengatasi kamu dalam soal akhlak, mengatasi kamu dalam soal agama. Ya? Ini menunjukkan bahawa kayu pengukur yang paling accurate, yang paling tepat mengenai tahap keagamaan seseorang adalah akhlak. Ya? Kita semua faham, ya? Islam ni ada 3 cabang yang terbesar: akidah, syariat dan akhlak. Kenapa Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan ad-dinu kulluhu khuluq? Kenapa Ibn Qayyim Al-Jauzi kata agama itu kesemuanya adalah akhlak? Ya? Kerana apa? Kerana akidah ni kepercayaan dalam hati, orang tak nampak. Orang tak nampak. Ya? Sejauh mana kuatnya akidah kamu, kepercayaan kamu kepada hari akhirat, kepada hari pembalasan dan sebagainya, orang tak nampak. Ya? Syariat, ini ilmu, pemahaman. Apa itu halal, apa itu haram, ya? Dan sebagainya, ya? Ni ilmu orang tak nampak. Yang orang nampak apa? Yang orang nampak adalah akhlak. Kalau akidah tu tepat dan mantap, ilmu syariatnya tepat dan mantap, akhlak pasti terpuji. Tu kayu pengukur. Ya? Maka janganlah kita dengar yang cakap berapi-api dengan ayat Al-Quran lah, dengan hadis lah, dengan apalah dan sebagainya, tapi akhlak ke laut. Akhlak ke laut. Tak amanah. Ya? Khianat, salah guna kuasa, pentingan diri, akhlak ke laut. Ya? Kayu pengukur keagamaan adalah akhlak. Ya? Inilah yang Parti Amanah Negara berpegang kepada ini, dan di antara akhlak yang terpenting adalah sifat amanah. Ya? La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman
bagi sesiapa yang tidak ada sifat amanah kepada diri. Ya. Ini di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bina balik umat Islam, kita bina balik rakyat negara Malaysia, kita bina balik negara kita atas asas paksi akhlak dan amanah. Ya. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.